Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Bertemu semula kita dalam PDPR Matematik tahun 5. Topik untuk hari ini ialah masa dan waktu dan subtopik ialah operasi asas iaitu tambah yang melibatkan abad dan dekad dan juga abad dan tahun, bahagian yang kedua. Bersama saya cikgu kamu iaitu Cikgu Imam. Baiklah murid-murid, kita teruskan dengan PDPR kita hari ini. Yang pertama ialah abad dan dekad. Okey, operasi tambah yang melibatkan abad dan dekad. Sebelum itu mari kita ingat semula apakah perkaitan antara abad dan dekad. Okey, untuk perkaitan ataupun hubungan antara abad dan dekad, ya, kamu semua kenalah hafal. Okey, satu abad bersamaan dengan 10 dekad. Ya, jadi daripada abad nak ke dekad kita akan darab 10. Ya, darab 10. Dan jika daripada dekad ke abad pula kita akan bahagi 10. Seterusnya mari kita lihat soalan yang diberikan. Gua A berusia 6/1/5 abad. Dan usia gua B ialah 3/1/2 abad. Lebih tua daripada gua A. Ya. 3/1/2 abad lebih tua daripada gua A. Ini bermaksud gua B mesti lebih berusia, ya, sebab dia lebih tua. Jadi soalannya usia gua B ialah, jadi kita kena cari usia gua B. Okey, untuk itu apa yang perlu kita lakukan di sini, ya, bila perkataan lebih tua ialah operasi tambah. Jadi kita tambahkan. Buatkan ayat matematik dulu, iaitu 6/1/5 abad. Okey, tambah 3/1/2 abad. Kalau perhatikan di sini hanya satu unit masa saja yang terlibat, iaitu abad. Jadi jawapan pun mesti dalam abad. Bila melibatkan pecahan, kita sebelum melakukan operasi tambah kena pastikan dulu penyebutnya ialah sama. Okey, untuk di sini penyebut tak sama, iaitu 5 dan 2. Jadi caranya ialah kita samakan penyebut dahulu. Caranya ialah 5/1/5, okey, tambah dengan 3/1/2. Jadi untuk 5 dan 2 penyebutnya yang paling kecil, ya, yang perlu kita cari ialah penyebutnya yang paling kecil ialah 10. Jadi untuk 5 jadi 10 kita darab dengan 2. Okey. 2 nak jadi 10 kita darab dengan 5. Okey, apabila penyebut kita darab 5, pengangka pun mesti darab dengan 5. Jadi di sini akan dapatlah 6 3/10 tambah 3 5/10. Dan tambah 6 dengan 3 dapat 9. Kemudian 3 tambah 5, 8/10. Okey, untuk 8/10, kita boleh memudahkan lagi dengan sifir 2. Ya. 8 bahagi 2 dapat 4. 10 bahagi 2 dapat 5. Jadi jawapan yang termudah ialah 9/4/5 abad. Okey, jadi untuk gua B usianya ialah 9/4/5 abad. Okey, ya. Baiklah, kita teruskan lagi dengan soalan yang kedua. Okey, untuk soalan yang kedua ini melibatkan dua unit, ya, iaitu abad dan juga dekad. Dan jawapan dikehendaki dalam dekad. Jadi bagaimanakah cara untuk kita selesaikannya? Okey, pertama sekali kita mesti tukarkan unit masa dalam abad itu kepada dekad. Jadi 3/10 abad ini tidak cukup satu abad. Jadi kita kena tukar kepada dekad.
Okey, ingat hubungan dia. Kalau abad kepada dekad, kita mestilah darab dengan 10. Okey, jadi kita akan buat 3/10. Nak tukar kepada dekad, darablah 10 dekad. Ya, sebab hubungan dia 1 abad sama dengan 10 dekad. Kemudian kita tambah dengan 29 dekad yang ada di sini. Ya. Okey. Yang ni kita boleh hitung, masukkan. Kemudian dapatlah 3 darab 1. Jadi 3 dekad. Tambah dengan 29 dekad. Kemudian jawapan nak dalam dekad, kita tambah seperti biasa. Kalau tak boleh tambah macam terus begini, boleh tukar bentuk lazim. Okey, tapi cikgu akan terus tambahlah 29 tambah 3, jadilah 32 dekad. Okey, ini ialah jawapannya ya. Okey, manakala untuk soalan ketiga, mari kita lihat. Diberi 4/5 abad tambah 8 abad 7 dekad. Jawapan dikehendaki dalam abad dan dalam dekad. Bila soalan begini, okey, cikgu nak terlebih dahulu kamu sediakan ya, bentuk T begini. Ya, di sini untuk abad dan di sini untuk dekad. Okey, kita akan tambah dalam bentuk T. Okey. Lepas itu kita lihat ya, untuk soalan pertama tadi 2/4/5 abad. Okey, kita tahu ya 2/4/5. 2 nombor bulat ini menunjukkan abad lah. Jadi 2 abad di sini, 2 abad. Kita tulis dekat bawah abad ni 2. Kemudian 4/5 abad tak cukup 1 abad kan? Jadi kita tukar kepada dekad. Darablah dengan 10 dekad. Okey, akan dapat, ni kita pemudahkan dengan sifir 5. 5 darab 1 atau 5 bahagi 5 dapat 1. 10 bahagi 5 dapat 2. Seterusnya 4 darab 2 jadilah 8 dekad. Okey, 8 dekad ni kita tulis dekat bawah dekad 8. Okey, seterusnya sini kita tambah. Tambah apa? 8 abad 7 dekad. 8 abad 7 dekad ni dia dah beri dalam bentuk abad dan dekad. Jadi tak ada masalah. Terus je tambah di sini 8 abad dan sini 7 dekad. Kemudian kita tambah seperti biasa dahulu. 8 tambah 7 jadi 15. Tulis 15 dahulu. Kemudian 2 tambah 8, 10. Sekarang kita tengok 15 dekad telah mencapai atau melebihi 1 abad. Sebab hubungan dia 1 abad sama dengan 10 dekad. Jadi caranya ialah kita tolakkan di sini 10 dekad, kita bagi ke sini 1 abad. Sebab 10 dekad sama dengan 1 abad. Okey, sini kita tambah. Jadi hasilnya ialah 15 tolak dengan 10, bakinya 5. Sini ialah 5 dekad. Kemudian 10 tambah 1 ya, yang diberi kepada yang diberi dari dekad, beri 1 kepada abad tadi, jadi 11 abad. Jadi jawapannya ialah 11 abad dan 5 dekad. Okey, boleh faham ya? Baiklah, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Okey, baca dulu. Keratan rentas lingkaran batang pokok A. Okey, ini adalah pokok A. Menunjukkan usia pokok A lebih kurang 0.2 abad. Ya, sini lebih kurang dia kata 0.2 abad. Okey. Seterusnya, keratan rentas pokok B pula. Kalau kita duduk sini, dia kata pokok B berusia 0.3 abad lebih daripada pokok A. Maknanya dia sini ya 0.3 lebih. Makna lebih daripada pokok A tadi ialah 0.2 abad. Jadi soalannya, hitung anggaran usia dalam abad bagi pokok B. Okey.
dari pokok B. Senang je, tak masalah lah. Jadi kita tambah kedua-dua sebab dia nak dalam abad je kan. Jadi tambah 0.2 tambah 0.3 akan dapat 0.5. Ya, 0.5. Okey, ini adalah jawapan untuk soalan yang keempat. Senang kan? Okey, untuk soalan yang kelima pula kita tengok. Soalan bagi dalam perpuluhan ya, dan juga dalam perpuluhan yang melibatkan unit abad dan dekad. Kemudian jawapan pula nak dalam abad dan dekad. Jadi langkah pertama kita buat dulu bentuk T di sini. Ya, di sebelah ni buat T. Kemudian di sini kita mulakan dengan unit yang besar iaitu abad. Di sini dekad. Kemudian kita tengok kepada soalan. 12.6 abad. Okey. Nombor bulat ini ya menunjukkan abad lah. Jadi sini kita letak 12. Okey, 0.6 ni tak cukup sebenarnya satu abad. Sebab tu dia ada perpuluhan. Jadi kita letak 0.6 abad. Bila nak tukar kepada dekad ya, kita kena darab dengan 10. Jadi 0.6 darab 10 dekad. Okey, dapatlah. Okey, yang ni kalau tak pasti kamu boleh buat bentuk lazim. Tapi kaedah yang termudah ialah kita alihkan saja titik perpuluhan. Bila darab, kita alihkan ke depan. Ya, ke depan atau ke kanan. Jadi berapa kali bergantung kepada berapa sifar dia. Okey, sini ada satu sifar. Makna dari titik sini kita pergi ke sini. Jadi akan jadi 6 dekad. Jadi 6 dekad ni kita letak di ruangan dekad di sini. 6 dekad. Seterusnya tambah 58 dekad. Okey, 58 dekad dah semestinya di ruangan dekad lah. Okey, kita tambah dahulu. Ya, kita tambah macam biasa dulu. Kemudian, okey, hasil tambahnya ialah 6 tambah 8. Okey, di sini sifar ya. Okey, jangan terkeliru pula. 6 tambah 8, 14. Okey, tambah naik 1. Jadi sini 6. Sini letak 12 dulu. Kemudian kita tengok pula 64 ni dah melebihi satu abad. Dah banyak abad dah kan? Sebab yang kita tahu satu abad sama dengan 10 dekad. Jadi di sini kalau tengok 64. Maknanya dah ada 6 abad kan? Jadi kita tolak 60 dekat sini. Kita bagi 6 dekat abad. Okey. Kita tolak macam biasa. Sini tinggal 4 dekad. Di sini 12 tambah 6 jadi 18 abad. Okey, ini ialah jawapan yang terakhir. Jadi tulislah sini 18 abad. Okey, 4 dekad. Okey, baik ya? Faham kan? Mudah aja. Okeylah, untuk soalan 5. Okey, kita dah buat soalan 5 ni. Okey, jadi jawapan yang slide yang sebelum ni ya. Cikgu tersalah letak. Okey, kita terus kepada soalan nombor 6. Soalan nombor 6 ni kata apa? Tambah 4 9/10 abad. Okey, tambah 4/10 abad dan 3.2 abad. Soalan dia 4 9/10 abad dan 3.2 abad. Maksud dia ya 4 9 per 10 tambah 3.2 abad tu ya. Beri jawapan dalam abad dan dekad. Okey, ingat bila ada dua unit di sini buatlah T. Okey, cikgu letak kat atas ya. Okey, so nampak. Buatlah T macam ni. Okey, tulislah abad, kemudian dekad. Dan kita tengok soalan 4 9/10. Okey, 4 9/10 abad. Okey. Kita tahu yang nombor bulat ni dia dah cukup dah. Jadikan abad. Jadi 4 ni kita letak kat ruangan abad dahulu. Kemudian 9/10 dekad ni tak cukup. 9/10 abad ni tak cukup satu abad. Jadi kita tukar kepada dekad. Darablah dengan 10 dekad. Okey. Jadi sini kita masukkan. Cikgu
tinggallah 1. 9 darab 1 jadi 9 dekad. Jadi 9 dekad ni kita letak kat ruangan 9. Kemudian kita tambahlah pula dengan 3.2 abad. Okey, 3.2 abad. Okey, tengok. 3 ni, nombor bulat ni dah cukup ya untuk jadikan abad. Jadi kita letak 3 je kat sini. Okey, jadi yang bakinya ialah 0.2 abad. 0.2 abad tak cukup 1 abad. Jadi kita tukar kepada dekad, darablah dengan 10 dekad. Jadi bila darab dengan 10 dekad, alihkan titik perpuluhan sekali ke depan kan. Ya, cikgu dah terangkan tadi. Ke depan sekali, gerakkan ke depan. Jadilah sini ya, 2 dekad. Okey, jadi 2 dekad ni kita letak kat ruangan dekad. Letak kat ruangan dekad. Kemudian kita tambah 9 tambah 2 11. Okey, 4 tambah 3 7. Okey. Kemudian kita tengok pula 11 ni telah cukup untuk jadikan 1 abad kan? Sebab 1 abad 10 dekad. Jadi kita tolak dah dengan 10 dekad. Yang kita tolak ni kita bagi pada abad. Okey. Jadi 11 tolak 10 jadi tinggal 1 dekad. Kemudian 7 tambah 1 jadi 8 abad. Jadi jawapannya ialah 8 abad 1 dekad. Okey, ya, boleh faham ya? Okey. Baik, seterusnya mari kita lihat pula abad dan tahun. Okey, untuk abad dan tahun, apakah hubungan dia? Okey ya, kamu kena ingatlah hubungan dia 1 abad sama dengan 100 tahun. Ini kena ingat. Ya, kalau tadi dekad, okey, 1 abad sama dengan 10 dekad. Sekarang bila melibatkan tahun, 1 abad sama dengan 100 tahun. Jadi apa-apa nanti jika daripada abad nak ke tahun, kita akan darab 100. Okey. Dan kalau daripada tahun nak jadi dekad, kita akan bahagi dengan 100. Okey, itu saja ya. Okey, sekarang mari kita lihat kepada soalan. Okey, soalan pertama, anggaran usia pada tahun 2021. Okey. Menara jam besar Kuala Kangsar lebih kurang 4/5 abad. Okey. Kemudian menara jam besar Alustar kira-kira 3/10 abad lebih daripada usia menara jam besar Kuala Kangsar. Maksud dia di sini jam besar Alustar ni lebih berusia daripada menara jam besar Kuala Kangsar. Sekarang soalannya, hitung anggaran usia menara jam besar Alustar. Kat sini ya, kita kena tengok. Okey, sebab dia lebih, jadi kita akan lakukan penambahan di sini. Tu 4/5 abad tambah 3/10 abad sama dengan berapa abad? Okey, kita tengok balik. Kedua-dua ni dia bagi dalam bentuk pecahan. Jadi sebelum kita tambah pecahan, kena pastikan penyebutnya sama. Okey, kalau tak sama, kita kena samakan penyebutlah. Jadi sini penyebutnya ialah 5 dan 10. Jadi cara dia ialah kita samakan. 5 nak jadi 10, kena darab 2 kan? Okey, jadi sini kita darab 2. Atas pun darab 2. Kemudian tambahlah dengan 3/10 tadi. Okey, dapatlah berapa? Ni 8/10 tambah 3/10 akan jadi 11/10. Sini abad lah. Okey. Jadi sini kamu tengok ialah pecahan tak wajar. Macam mana cara kita nak menukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur? Ialah ya bahagi. Jadi bila kita bahagi dapatlah hasilnya 1/10 abad. Okey, ingat baliklah proses ni. Bahagi. Okey. Mana 11 bahagi 10 akan dapat 1 jawapan dan bakinya 1, iaitu 1/10. Jadi ini ialah jawapan untuk soalan ini. Okey, baiklah kita teruskan dengan soalan yang kedua yang melibatkan abad dan tahun tadi ya. Soalan yang kedua, 7/10 abad tambah 60 tahun, nak jawapan dalam tahun. Sini jawapan dia nak dalam tahun. Jadi
Apa saja unit yang bukan dalam tahun, kita akan tukar kepada tahun. Okey, contohnya yang ini. 27/10 abad. Okey. Nak tukar kepada tahun, mestilah darab dengan 100. Ya, jadi ada dua cara sama ada. Cara pertama begini ya, kita asingkan nombor bulat dengan pecahan. Okey, contoh 2 ni bermaksud 2 darab 100 tahun. Okey, akan dapat 200 tahun. Okey. Untuk pecahan ni pula pun sama juga. Kita akan buat 7/10 darab 100 tahun. Okey, ini kita masukkan 7 darab 10 jadi 70 tahun. Okey, jadi di sini kita akan tambah 200 tambah dengan 70 akan jadi 270 tahun. Okey, di sini kita ingin lakukan operasi tambah tadi kan? Okey, 270 tahun. Okey, tambahlah dengan yang ni dah bagi dah 60 tahun. Jadi tambah saja 60 tahun di sini. Jadi dapatlah jawapan dia sifar 7 darab 6 13 1 tambah 2 3. Jadi jawapan dia ialah 330 tahun, ya. Okey. Okey, sebelum cikgu terlupa, tadi cikgu tunjukkan cara yang pertama kan untuk mendapatkan pecahan kepada tahun. Okey, kamu boleh guna cara kedua, ya. Cara kedua atau ya, ini atau ya. Okey. Awak darab tambah dulu, kemudian baru darab 100. Apa maksud darab tambah? Kita jadikan pecahan bercampur ni kepada pecahan tak fajar. 2 darab 10 dapat 20 tambah 7 jadi 27/10. Dapat tu 27/10. Kita darablah dengan 100 tahun. Okey, akan dapatlah jawapan. Ni kita masukkan 27 darab 10 jadi 270 tahun. Okey, sama juga. Kemudian dapat 270 tahun. Sini kita tambahlah dengan 66 tahun. Jadi dapat jawapan yang sama, ya. Okey, seterusnya tengok soalan nombor 3. 8 1/2 abad tambah 1 abad 35 tahun. Jawapan nak dalam abad dan dalam tahun. Jadi bila ada 2 unit, buatlah dalam T. Sini abad dan sini tahun. Okey. Sekarang kita tengok 8 1/2 abad. Okey. Bermaksud 8 ni dah cukup 8 abad. Jadi letak 8 kat sini. Sekarang 1/2 abad ni tak cukup 1 abad. Jadi kita tukar kepada tahun, darab dengan 100 tahun. Okey, setengah daripada 100 ialah 50 kan? Okey, 50 tahun letak kat ruangan 50. Dekat ruangan tahun ni, ya. Kemudian 1 abad 35 tahun dah ada. Ya, dah ada dalam unit masing-masing. Jadi tambah je lah. Sini tambah 1 abad dengan 35 tahun. Tambah. Okey, dapat jawapan di sini. 5, 8. Sini 8 tambah 1 jadi 9. Jadi jawapannya ialah 9 abad. Ya, keluarkan jawapan bentuk begini. 9 abad 85 tahun. Okey, ini kita tak tukar sebab belum cukup 1 abad. Sebab syarat dia kalau cukup 1 abad mesti 100 tahun. Jadi kita tak perlu lakukan apa-apalah di situ. Terus saja jawapan begini. Faham ya? Okey. Baiklah, seterusnya kita tengok pula soalan yang keempat. Soalan keempat melibatkan perpuluhan, ya, dan tambah melibatkan abad dan tahun. Okey, soalannya 7.9 abad tambah 6 abad 42 tahun. Nak jawapan dalam abad dan dalam tahun. Jadi ada 2 unit, maka kita buat dalam petak T. Abad dan tahun. Okey, di sini. Kemudian kita tengok soalan 7.9 abad. Okey, nombor bulat ni dah cukup dah untuk 1 abad kan? Untuk abad, bilangan abad. Jadi letak dekat
bilangan abad ni 7. Bakinya ialah 0.9 abad, tak cukup satu abad, jadi darab dengan 100 tahun. Okey. Cara dia ialah apabila darab, ingat ya, bawalah titik perpuluhan tu ke depan berapa kali? 2 kali. Jadi 0.9 2 kali. 1 2. Okey, di sini kita letak 0. Ya. Kemudian di sini titik perpuluhan lah. Ya, jadi jawapannya ialah 90 tahun. Jadi dekat tahun ni letak 90 tahun. Kemudian kita tambah pula dengan 6 abad 42 tahun. Senang dah. 6 dekat sini. Tahun dekat sinilah 42. Okey, tambah macam biasa dulu. Okey, tambah 90 tambah 42. Ni 2, sini 13. Yang ni 13. Kemudian kita tengok, yang ni 132 dah melebihi 100. Jadi cukup untuk jadikan satu abad. Jadi kita tolak 100 di sini. Kemudian tambah satu abad di sini. Jadi jawapannya 132 tolak 100 jadi 32 tahun. Kemudian 13 tambah 1 jadi 14 abad. Jadi jawapan di sini adalah 14 abad dan 32 tahun. Okey, seterusnya tengok soalan nombor 5. 0.82 abad tambah 451 tahun. Nak jawapan dalam abad dan dalam tahun. Okey, buat juga dalam petak T. Tulislah abad dan tahun. Dan pergi pada soalan 0.82 abad. 0.82 abad memang tak cukup satu abad. Jadi nak tukar kepada tahun, darab dengan 100 tahun. Okey, cara dia sama juga, gerakkan titik perpuluhan 2 kali. 1 2. Jadi dapatlah 82 tahun. Okey. Letaklah di bahagian tahun ni. 82 tahun ya, letak di bahagian tahun. Kemudian tambah 451 tahun. Okey, di sini kita tengok 451 tahun. Kita tahu untuk dapatkan abad dia mesti lebih pada 100. Jadi di sini dah lebih kan? Jadi nak tukarkan abad tahun kepada abad, kita bahagilah dengan 100. Jadi 1 bahagi 100. Dapat berapa? Ni 400. Okey, bakinya 51. 51 dah tak cukup. Ni tak payah kita buat kerja dah. Kita letak je 4 ni di abad, kemudian 51 ni di ruang tahun. Sini sifalah. Okey, kemudian kita lakulah penambahan. Okey. Tambah 2 tambah 1 3, 8 tambah 5 jadi 13. Okey, 13 di sini. Yang ni 4. Kemudian kita tengoklah 133 dah lebih setahun. Jadi kita tolaklah dengan 100. Tambahlah 1 dekat abad. Okey, akan dapat baki 33 tahun. Dan sini 5 abad. Jadi jawapan dia ialah 5 abad 33 tahun. Okey, kita tengok soalan terakhir ya, yang melibatkan abad dan tahun. Okey, diberi abad dan pecahan abad dan perpuluhan abad, tapi nak jawapan dalam tahun. Jadi kita tukar kedua-dua abad ni ke dalam tahun. Cara dia pertama, kita tengok 3/4 abad tukar kepada tahun. Sini bermakna 5, ingat ya, yang 2 kaedah tadi. Okey, cikgu lebih suka kaedah yang ni lah. 5 dan pecahan ni kita asingkan. 5 abad nak jadi tahun, darab dengan 100. Okey, jadi tukar dapatlah 500 tahun. Kemudian 3/4 darablah dengan 100. Okey, di sini kita pucikkan dengan sifar 4. Okey, sini dapat 25. Jadi 3 darab 25 sama dengan 75. Jadi jawapan di sini ialah 575 tahun. Okey, kita tulis di sini dulu.
575 tahun. Okey. Kemudian untuk 1.3 abad pula. Okey, 1.3 abad. Okey. 1.3 abad nak tukar tahun senang je, darablah dengan 100 tahun. Okey. Gerakkan titik perpuluhan 2 kali akan dapat 130 tahun. Jadi tambah di sini pula 130 tahun. Okey. Akan dapatlah jawapannya 5, 10 ni naik 1 atas, 6, 7, 705 tahun. Ini ialah jawapan untuk soalan 6. Okey, cikgu rasa semuanya kamu boleh faham lah. Sebab senang saja, kamu kena tahu perkaitan antara unit-unit itu. Kalau abad ke dekad, hubungan dia 10. Kalau abad ke tahun, hubungannya 100. Itu kena ingat ya. Baiklah, cikgu rasa itu saja PDPR kita untuk hari ini. Jadi insya-Allah kita akan jumpa lagi pada masa akan datang dengan tajuk dan kemahiran yang lain pula ya. Jadi cikgu harap kamu boleh buat latihan juga kuis dalam quizzes dan juga dalam live worksheet yang cikgu akan berikan nanti. Baik, tolong buat semua kerja yang cikgu beri dan setelah siap, seperti biasalah share dalam grup Telegram itu. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.